Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ASRock ada hantar motherboard terbaru mereka untuk saya review, iaitu ASRock Steel Legend B550M ni. Saya fikir kalau saya buat video review motherboard ni semata-mata macam tak ramai yang akan tonton video saya. That's why saya decide untuk buat video pasang PC yang bertemakan ASRock Steel Legend B550M ni. So, PC yang saya akan set up ni, dia boleh guna untuk main game dan juga untuk streaming. Siapa-siapa yang nak jadi streamer, anda boleh follow saya punya spek ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Dalam video kali ni, kita akan tengok serba sedikit tentang ASRock Steel Legend B550M ni. Dan juga saya akan tunjuk kepada anda macam mana saya set up PC tema ASRock Steel Legend B550M ni. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada di tepi dia. Jom! Hai guys, kalau gelap begini, apa tandanya? Ya, anda bersama karakter VO Adventure, iaitu Cerah. Jom, perkenalkan kepada anda hero kita untuk video kali ni. Motherboard atau nama popular dia di kalangan budak-budak poyo baru nak up dalam PC Master Race, iaitu MOBO ASRock Steel Legend B550M. Motherboard ni guna chipset terbaru dari AMD, iaitu B550 yang hanya support Ryzen architecture Zen 2 dan ke atas. Maksudnya kalau anda nak guna prosesor Ryzen 5 3400G dekat motherboard ni, tak boleh bosku. Saya tahu anda tak tahu apa-apa tentang architecture dan sebagainya, but izinkan saya untuk riak sikit lah. Okay, Outlook Steel Legend ni memang dari zaman hang tuah lagi dia kacak. Zaman tu dia dengan hang lekir kan, memang CP-CP je bab kehandsomean ni. Design dia memang nampak garang dan gah gitu. Tapi yang lagi best, hantaran dia tak mahal. Price range dia harga rakyat marahin gitu. Tengok heatsink dia, apak besar bosku. Berapa kali dia push up nak dapat jadi padu macam ni, saya tak pastilah. Tapi heatsink besar ni dia bukan nak nampak lawa je. Benda Allah ni pun dia guna untuk sejukkan motherboard. Haba panas, dia akan serap masuk ke heatsink yang besar gedabak ni. Lepas tu dia akan keluar ikut sini lah. Heatsink dia ni menyala babe. Ada tattoo Steel Legend dekat situ. Saya tak tahulah dia tahu ke tak tattoo tu haram kan. Tapi yang penting dia punya tattoo ni boleh tukar warna. Dia ARGB gitu. Tadi tu bab kecantikan. Kali ni saya nak cerita sikit tentang dia punya kekuatan dalaman tu. Walaupun saiz motherboard ni kecil sikit. Dia bukan ATX tapi dia M-ATX. Dia still ada 10 power face dengan Dr. MOS Power Stage Solution. Saya pun tak tahu sebenarnya apa kejadah benda ni, tapi saya baca je lah dari website dia sebab nampak bijak benda ni. Yang penting benda-benda ni kan, geng overclocker, lepas tu PC enthusiast cari Dr. MOS tu. Lagi motherboard ni dia guna high density power connector. Dia guna benda Allah ni sebab nak kurangkan power loss sampai 23% dan automatically dia dapat turunkan suhu motherboard tu. Untuk storage, motherboard ni ada satu M.2 PCIe 4.0 yang laju campur lesit tu, dan dia ada satu M.2 PCIe 3.0. Last sekali bab input output connection depan dan belakang, sorry to say untuk Steel Legend B550M ni dia punya I/O tak ada benda pelik yang saya boleh highlight. No extraordinary offer dari ASRock compare dengan dia punya abang, iaitu Steel Legend B550. Tapi dia adalah extra port untuk ARGB dan juga RGB supaya nampak lawa, dapat pikat puteri hang lipo gitu. In case anda tertanya-tanya apa connection yang ada dekat belakang motherboard ni, dia punya belakang ni dia dah datang dengan I/O shell. So kita dah tak perlu pasang benda ni sebab dia dah lekat dekat sini, dan kita boleh gerakkan dia sedikit ke atas, bawah, kiri dan kanan sesuai dengan port yang ada dekat kita punya casing lah. So belakang ni ada satu button untuk kita clear CMOS. Lepas tu ada satu HDMI port, ada display port, ada analog untuk keyboard dan mouse, 2 USB
USB 2.0, satu USB Type-C, lepas tu ada satu port Type-A dan ada 4 USB 3.0. Untuk networking, dia ada 1 gigabit LAN, Dragon LAN port dia kata, dan ada beberapa audio port. Sebut tentang audio, suara dia memang merdu habis, babe. Dia bukan saja pakai Realtek ALC 1200, tapi dia pun datang dengan Nehimic sound system. So kita dah tak perlu beli external sound card kalau kita beli ASRock Steel Legend B550M ni. Merdu habis, guys. Dah habis dah saya cerita tentang hang ASRock Steel Legends B550 ni. Sekarang jom kita pasang PC gaming, streaming tema Steel Legend ni. Ayo kita mula, guys. Okay guys, untuk projek gaming dan streaming tema Steel Legend ni saya guna prosesor Ryzen 3 3100. Even ni just Ryzen 3 tapi dia ada 4 core dan 8 thread. Speed dia pun boleh cecah sampai 3.9 GHz kot. Laju ke tak? Anda just accept lah benda ni laju. Untuk pasang prosesor ni, masukkan prosesor ke dalam soket motherboard, berpandukan indikator anak panah yang ada dekat prosesor yang warna gold tu dan juga anak panah yang ada dekat soket motherboard seperti ni. Bila anda dah yakin dia masuk dengan hakul yakin, masukkan dia dan klipkan. Untuk projek kali ni kan, saya guna all-in-one liquid cooler dari EKWB iaitu EK120 DRGB sebagai kipas penyejuk prosesor. Sebab prosesor ni bila kita guna dia akan hasilkan haba, dia akan panas. Bila dia panas, performance dia akan drop. So cooler ni dia tak boleh guna bracket asal AMD. Jadi kita kena buang dulu, unscrew ke empat skru yang ada dekat situ. Skru. Lepas dah siap skru, kita pasang skru dari EKWB ke base atau tapak asal yang datang dengan motherboard. Pasang ke empat skru ke empat bucu yang saya tunjuk kepada anda ni. Skru. Lepas siap, sekarang kita pasang bracket AMD ke water block EK120 DRGB. Ambil bracket tu dari kotak EK lah. Screw bracket ke water block macam saya buat ni. Tapi sebelum anda masukkan water block ni ke motherboard tu, anda pastikan yang anda letak thermal paste terlebih dahulu. Letak secuit pun tak ada masalah, seperti cinta kita berdua. Lepas letak thermal paste tu, baru letak water block ke motherboard. Masukkan spring, masukkan skru, ketatkan skru. Macam biasa, skru ke empat bucu seperti yang tertulis dalam buku teks sejarah tingkatan 2. Dan lepas siap skru water block ke motherboard, sekarang kita skru kipas ke radiator seperti ini, guys. Kalau anda tak pandai, ini cara dia. Senang, guys, senang. Selesai bab motherboard, prosesor dan water block, ataupun kita panggil dia sebagai CPU cooler, penyejuk prosesor. Sekarang kita beralih ke SSD dan juga RAM. Macam saya bagi tahu di awal video tadi, slot SSD yang paling laju berdesu macam pelesit tu, dia berada di bawah cover Steel Legend. Jadi kita kena buka dulu dia punya cover. Untuk projek kali ni saya pilih SSD yang underrated sedikit, yang tak ramai orang kenal. Nama dia pun lame gila, AGI. Dia punya model pun dia just tulis High Performance M.2 SSD. Dia tak ada tulis nama yang pelik-pelik. Seriously, nama dia memang tak meyakinkan langsung. Tapi menariknya, SSD yang underrated ni dia pakai chipset dari Intel, babe. Masukkan macam saya tunjuk kepada anda, kemudian pasang balik cover motherboard dan skru. Okey, sekarang kita akan pasang RAM pula, guys. RAM saya pilih SPG D50 32GB DDR4. Kenapa saya pilih RAM ni? Tak lain dan tak bukan sebab RAM ni disponsor kepada saya. So saya tak perlu beli RAM lain, dan bagi saya RAM ni pun kacak weh. Seterusnya, perkenalkan kepada anda, ini dia power supply untuk projek kali ni. Invasion 650W full modular bronze. Ting. Disebabkan dia jenis full modular, jadi saya kena pilih wayar mana yang saya nak guna untuk projek kali ni. Kita akan guna 24 pin kabel, kita akan guna 8 pin kabel, dan kita akan guna 6 tambah 2 pin kabel untuk kita punya graphic card. Tak banyak, babe. Dan untuk tambahkan lagi seri PC kita kali ni, saya guna aksesori tambahan dari Techwear, iaitu Techwear Flex
flex sleeve extension cable yang berwarna putih. Anda boleh beli ikut warna yang anda nak. Link saya sediakan dalam ruangan description box below. Basically, kalau anda tertanya-tanya apakah fungsi sleeve extension cable ni, jawabnya ialah untuk kecantikan semata-mata. Yang menarik tentang Techwear flex sleeve extension cable ni, dia dah datang dengan kabel com atau sesikat untuk atur susun kabel supaya nampak lagi kemas, nampak lagi cantik, nampak lagi kacak macam saya. Lepas siap sambung flex ke kabel power supply, kita pasang power supply ke casing. Casing projek kali ni saya pilih yang tak popular dekat Malaysia. Dia baru tapi sebab tak ada orang review, orang tak kenal lah dia. Saya pilih Techwear Nova M. Bagi saya casing ni memang cantik. Cuma airflow dia tu kalau saya tengok sekali pandang memang tak okey lah. Kualiti casing ni bagi saya tip top. Dia punya build quality mantap, kukuh. Cuma yang fail dekat casing ni ialah dia punya clearance belakang motherboard tray tu sempit gila. Ke laut habis guys. Screw power supply ke casing ni. Kita dah okey. Saya baca skrip, saya dah lupa. Kita dah balik kepada kandungan pasang PC tadi. Okey, screw power supply ke casing dan tarik kabel 8 pin masukkan ke lubang atas casing sebab kita akan sambung kabel ni ke slot 8 pin motherboard yang berada di atas kiri motherboard. Teknik ni kita panggil dia sebagai kabel management no jutsu. Sekali lagi, kabel management no jutsu. Lepas tu saya screw radiator di belakang casing, di bahagian belakang casing. Screw motherboard, sambung kabel 24 pin, sambung kabel USB 3.0 from panel, sambung kabel from panel. Last kali pasang graphic card iaitu Zotac GTX 1660 Twin, cucuk kabel PSU 6+2 pin dan tada! PC gaming streaming tema Steel Legend sudah pun siap. Dozo, gorang kuda. Okey, macam anda tengok tadi, itulah hasil akhir untuk setup kita kali ni. PC gaming, streaming bertemakan ASRock Steel Legend. Basically warna putih, kelabu dan juga hitam lah. Saya memang puas hati dari segi artistik. Bagi saya, dia punya design nampak kemas untuk keseluruhan PC ni. Cuma kalau anda perhatikan, dia punya ARGB tu dia macam tak synchronize antara EK120, lepas tu D50 XPG, RAM dan juga dia punya motherboard. Sebab apa? Sebab saya belum install Windows ke dalam ni, saya belum install software dari ASRock iaitu ASRock Polychrome. So, dengan software ASRock Polychrome tu, kita boleh synchronize antara RAM, lepas tu water block ataupun cooling system kita dengan motherboard, dan kalau kita pakai SSD yang support ARGB, kita pun boleh synchronize. Semua yang ada ARGB, kita boleh synchronize guna software ASRock Polychrome tu lah. InsyaAllah saya akan kongsikan dia punya performance, PC ni punya performance pada masa akan datang. Cuma on paper, sepatutnya PC ni tak jadi masalah bila kita nak main game dan juga bila kita nak streaming. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Biar boh. Jumpa lagi.